Assalamualaikum dan salam siaran. Bertemu kembali dalam Fokus hari ini, edisi 30 April 2015. Saya Zawaz Yusof. Dan saya Diati Zaidi, Fokus Niaga, Tempatan dan Antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini 30 April 2015. Kajian mengenai layanan CBP ke atas perkhidmatan kad Prabaya masih dijalankan. TM terima surat lantikan masuki perbincangan peringkat akhir berkemas butiran terperinci HSBB2 dan SUBB. BN lancar manifesto PRK Parlimen Permatang Pau garis 6 teras. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Barisan Nasional BN hari ini melancarkan manifestonya bagi pilihan raya kecil Parlimen Permatang Pau, menggariskan 6 teras dalam usaha mendapatkan kembali sokongan pengundi di kawasan tersebut. 6 teras dalam manifesto bertemakan melakar sejarah baru itu ialah ekonomi, pendidikan, kesihatan, program kesejahteraan rakyat luar bandar, pembangunan komuniti dan keselamatan. Ia dilancarkan oleh Pengarah Jentera BN PRK Permatang Pau, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di hadapan kira-kira 500 petugas jentera dan turut disaksikan Presiden Gerakan Datuk Mah Siu Kiong, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang Datuk Seri Zainal Abidin Osman, Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Musa Sheikh Fazil dan calon BN Suhaimi Sabudin. Datuk Seri Zahid berkata, di bawah teras ekonomi, BN bercara menyediakan kemudahan mikrokredit khas bagi peniaga di Permatang Pau, penubuhan pusat penjanaan usahawan kecil dan sederhana serta mengusahakan peluang-peluang pekerjaan baharu bagi belia. Cadangan membina sekolah agama berasrama penuh serta memastikan peruntukan sewajarnya untuk semua jenis sekolah di Permatang Pau dalam usaha melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang merupakan intipati teras pendidikan. Di bawah teras kesihatan, meningkatkan keupayaan hospital seberang jaya termasuklah pembesaran dan peningkatan fasiliti perubatan dan kesihatan. Selain itu, turut menjadi tumpuan ialah cadangan di bawah teras program kesejahteraan rakyat luar bandar, antaranya ialah pengusahakan pembukaan kedai rakyat 1 Malaysia dan kedai agro rakyat 1 Malaysia. Selain itu, bagi meningkatkan lagi keyakinan masyarakat Permatang Pau terhadap keselamatan, kerajaan BN turut bercadang menambah bilangan pasukan unit ronda motosikal serta menambah kekerapan kehadiran pasukan polis Diraja Malaysia di kawasan-kawasan panas. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menangguhkan arahan kepada syarikat telekomunikasi untuk mengekalkan harga asal perkhidmatan kad Prabaya yang dijadualkan berkuat kuasa esok 1 Mei. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Ghazali Ahmad berkata ia selaras dengan pengumuman Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bahawa kajian mengenai layanan cukai barang dan perkhidmatan CBP ke atas perkhidmatan kad Prabaya masih dijalankan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Datuk Seri Ghazali Ahmad berkata beliau sendiri sudah mengarahkan ke semua 4 syarikat telekomunikasi untuk mengekalkan harga asal berdasarkan kepada konsep teks inklusif berkuat kuasa 1 Mei dalam satu surat pada 28 April. Semalam pengerusi MCMC Datuk Seri Dr. Halim Syafi'i dalam satu kenyataan selepas pengumuman Ghazali itu berkata isian semula telefon Prabaya akan terus dijual dengan dikenakan CBP. Menurut Halim, agak mustahil untuk pembekal perkhidmatan melaksanakan perubahan dengan kembali kepada kadar pra-CBP bermula 1 Mei seperti yang diminta kerana kerumitan untuk membuat konfigurasi semula kepada sistem seperti yang dimaklumkan kepada operator syarikat Prabaya. Baiklah, sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata pelaksanaan harga asal kad Prabaya yang diumumkan baru-baru ini mustahil dilaksanakan mulai esok kerana ia melibatkan dengan pelbagai isu. Beliau berkata syarikat telekomunikasi perlu membuat konfigurasi terhadap sistem dan perisian komputer di seluruh negara yang akan mengambil sedikit masa untuk dilaksanakan.
Dalam pada itu, Ahmad Sabri Cik berkata kad prabayar pada masa ini tetap dikenakan CBP kerana belum terdapat peraturan yang mengecualikannya. Ahmad Sabri berkata pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Kastam Diraja Malaysia sebelum ini telah mencapai persetujuan melaksanakan satu kajian bagi mendapatkan maklum balas daripada pengguna berhubung pelaksanaan CBP pada kad prabayar. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Khazali Ahmad berkata mengumumkan harga kad prabayar kembali kepada harga asal seperti sebelum pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan berdasarkan kepada konsep termasuk cukai mulai 1 Mei. Beliau berkata kajian itu sepatutnya selesai pada minggu ini dan akan dibentangkan pada mesyuarat Kabinet akan datang. Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata impak pasca cukai barang dan perkhidmatan CBP adalah antara perkara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Moneteri yang akan diadakan pada minggu depan. Mesyuarat itu akan turut mengetengahkan implikasi pelaksanaan CBP yang mula dikuatkuasakan 1 April lalu terhadap pertumbuhan negara, perbelanjaan pengguna, aktiviti pelaburan serta inflasi. Zeti diminta mengulas sama ada wujud sebarang petanda awal mengenai peningkatan harga barangan yang lebih pantas daripada jangkaan berikutan pelaksanaan CBP serta kenaikan kos di peringkat global. Menurutnya, berdasarkan pengalaman 169 negara yang telah melaksanakan CBP, kesan atau implikasinya akan hanya ketara pada tahun pertama pelaksanaannya. Tegas Zeti, ia lazimnya mengambil masa antara 1 hingga 2 tahun sebelum sesuatu cukai baharu itu dapat disesuaikan dan stabil. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan biasiswa Kijang Emas di Ibu Negara siang tadi. Fasa 18 perintah berkurung di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang akan berakhir esok akan dilanjutkan mulai 2 Mei hingga 17 Mei dari pukul 7 malam hingga 5 pagi. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata perintah berkurung merangkumi 6 daerah bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan pengguna perairan, pelancong dan rakyat Sabah di daratan S-Zone. Pelanjutan perintah berkurung ini juga bagi memudahkan pemantauan pergerakan bot yang cuba menceroboh untuk melakukan jenayah rentas sempadan, menyekat aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan senjata api. Berita luar negara menyusul sejurus selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kami kembali seketika nanti.